Selamat dan salam sejahtera. Berita pagi edisi 17 Disember. Saya Laurendra Fiona menertaikan. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan mengisytiharkan proklamasi darurat di Parlimen Greek Perak dan Dewan Undangan Negeri Dun Bugaya Sabah sekaligus membatal dan menangguhkan pilihan raya kecil PRK 2 kerusi berkenaan yang dijadualkan pada 16 Januari depan. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dalam satu kenyataan menjelaskan keputusan itu dicapai setelah Al-Sultan Abdullah berpuas hati bahawa adanya keperluan pengisytiharan proklamasi darurat berdasarkan Fasal Kurungan 1 Perkara 150 Perlembagaan Persekutuan. Dalam menyembah nasihat kepada Yang di-Pertuan Agong, Mesyuarat Jemaah Menteri pada 4 Disember berpandangan kedua-dua PRK berkenaan perlu dielakkan kerana ia memberi ancaman kepada kesihatan dan ketenteraman awam serta ekonomi akibat penularan COVID-19. Tan Sri Muhyiddin menjunjung setinggi-tinggi kasih kepada Al-Sultan Abdullah atas perkenan baginda untuk mengisytiharkan darurat tersebut. Sementara itu, Suruhanjaya Pilihan Raya SPR akur dengan pengisytiharan proklamasi darurat berhubung PRK Parlimen Greek, Perak dan Dun Bugaya Sabah. Pengerusinya Datuk Abdul Ghani Saleh berkata segala tindakan bagi pelaksanaan PRK P054 Greek dan N66 Bugaya tidak akan diteruskan. SPR akan menetapkan satu tarikh lain bagi kedua-dua PRK tersebut. Malaysia merekodkan kes aktif COVID-19 tertinggi setakat ini dengan 14,751 pesakit masih dirawat. Ia susulan pertambahan 1,295 kes baharu. 7 kematian baharu dan 8 kluster baharu turut dilaporkan. Menurut Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah, kluster ini melibatkan 6 negeri iaitu Selangor, Sabah, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Johor, Perak dan Pahang. Kluster yang pertama ialah kluster Puncak Galaksi. Kluster tempat kerja ini melibatkan daerah Kuala Selangor dan Klang di negeri Selangor. Kes-kes baik kluster ini telah dilaporkan positif COVID-19 bermula pada 14 Disember 2020 melalui saringan bersasar di sebuah gudang. Sehingga 16 Disember 2020, sejumlah 541 individu telah pun disaring, di mana 56 kes telah dikesan positif COVID-19. Manakala kluster baharu di Sabah pula dikenali sebagai kluster Bukit Punai yang melibatkan 7 orang dikesan positif COVID-19 melalui saringan kemasukan ke ward di Kota Kinabalu. 3 kluster baharu di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur ialah kluster Tapak Bina Permai, kluster Tapak Bina Matahari dan kluster Tapak Bina Laut yang semuanya dikesan melalui saringan bersasar di tapak binaan di Lembah Pantai, Titiwangsa, Ceras dan Kepung. Kluster baharu di Johor pula merupakan kluster Cahaya Masuri dan sejumlah 32 kes dikesan positif. Kluster baharu di Perak pula ialah kluster Seri Tasik melibatkan 7 kes positif melalui saringan pra-pembedahan di Perak Tengah dan Kinta. Kluster ke-8 pula kluster Inten yang melibatkan daerah Kuantan. Gerakan kumpulan tertentu yang cuba mempengaruhi fikiran rakyat dengan menyebar propaganda negatif berkenaan vaksin COVID-19 menerusi media sosial sedang dipantau rapi kerajaan. Tegas Timbalan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Ahmad Amzad Hashim, MOSTI dengan kerjasama Kementerian Komunikasi dan Multimedia juga sedang mengkaji keperluan untuk mewujudkan undang-undang tertentu bagi membendung perkara itu. Justru strategi komunikasi proaktif melalui penggunaan pelbagai platform dan media komunikasi sedang giat dilaksanakan. Kerajaan bagi memberi penerangan yang jelas kepada rakyat berkaitan kepentingan pengambilan vaksin COVID-19 yang dijangka diperolehi negara pada suku pertama tahun hadapan. Bagi memastikan penyampaian maklumat ini dibuat secara menyeluruh, pelan komunikasi yang dirangkai ini juga akan turut melibatkan pelbagai kumpulan masyarakat seperti pertubuhan bukan kerajaan, NGO, agamawan, ketua komuniti dan pihak swasta.
Beliau menjawab pertanyaan Senator Muhammad Zahid Mat Arif. Sementara itu, Jawatankuasa Kecil Komunikasi dibentuk MOSTI mengenal pasti 3 kategori kumpulan berhubung tahap kepercayaan terhadap vaksin COVID-19. Kumpulan pertama melibatkan minoriti penentang vaksin tegar yang sukar mengubah pendirian mereka. Kedua, kumpulan masyarakat yang yakin tentang pentingnya vaksin dan tidak mudah terjejas dengan propaganda anti-vaksin. Sementara kategori ketiga, kumpulan yang berada di tengah-tengah iaitu kumpulan yang mempunyai keraguan terhadap vaksin, terutamanya vaksin COVID-19 tetapi tidak menolak vaksin secara langsung. Indonesia akan memberi vaksin COVID-19 secara percuma kepada rakyat di negara itu. Presiden Joko Widodo turut mengarahkan Menteri Kewangan Indonesia Sri Mulyani dan pemerintah wilayah supaya mengutamakan peruntukan pembiayaan vaksin itu dalam belanjawan 2021. Baik, media tempatan sebelum ini melaporkan Indonesia menerusi Lembaga Biologi Molekular Ejikman LBM, badan di bawah Kementerian Riset dan Teknologi Indonesia bekerjasama dengan syarikat biofarmaseutical dari China iaitu Sinovac Biotech bagi melakukan penyelidikan vaksin COVID-19. Jakarta juga sebelum ini telah pun menandatangani perjanjian untuk mendapatkan lebih 350 juta dos vaksin daripada pelbagai pembekal termasuk AstraZeneca iaitu syarikat biofarmaseutical Britain dengan kerjasama Sweden. Indonesia merupakan salah sebuah negara Asia yang teruk terjejas akibat COVID-19 dengan kes jangkitan mencecah 636,000 dan lebih 19,000 kes kematian setakat ini. Pihak berkuasa Jerman bakal melaksanakan semula perintah sekatan pergerakan lebih ketat. Pengumuman itu mencetuskan pembelian panik dalam kalangan penduduk tempatan yang dalam persediaan untuk menyambut Christmas. Mereka juga perlu menyediakan bekalan secukupnya memandangkan banyak kedai runcit akan ditutup. Walaupun peniaga memiliki stok barangan mencukupi, namun ia dijangka tidak bertahan lama kerana permintaan yang sangat tinggi. Jerman telah berada dalam perintah sekatan susulan penularan COVID-19 sejak 2 November, tetapi kes dan kematian baru harian masih lagi meningkat dan mencapai paras tertinggi baharu pada 11 Disember. Jerman melaporkan 28,969 kes COVID-19 semalam, menjadikan jumlah keseluruhan kes kepada lebih 1,400,000 kes. Kematian baharu akibat pandemik itu pula mencecah 749 orang, menjadikan jumlah keseluruhan 24,441 kes kematian. Langkah pencegahan penyebaran virus COVID-19. Pertama, kerapkan mencuci tangan anda. Kedua, elakkan menyentuh mata, mulut dan hidung anda. Ketiga, tutup mulut menggunakan tisu atau pelipat tangan. Keempat, hindari kawasan tumpuan ramai. Kelima, tinggal di rumah sekiranya tidak sihat. Keenam, sekiranya anda demam, batuk dan kesukaran bernafas, dapatkan nasihat awal perubatan melalui telefon sebelum mendapatkan rawatan susulan. Ketujuh, sentiasa peka kepada maklumat terkini daripada WHO. Bertemu kembali. Belanjawan Perak 2021 antara penambahbaikan intipati belanjawan ialah peruntukan RM200,000 kepada 59 adu negeri itu melibatkan jumlah keseluruhan RM11.8 juta. Menteri Besar Perak Datuk Sarani Mohamad berkata peruntukan tersebut untuk disalurkan kepada rakyat yang memerlukan di kawasan masing-masing. Beliau menyatakannya pada sesi pembentangan Belanjawan Perak 2021 di Bangunan Darul Rizwan di Ipoh.
Sementara itu, RM9 juta menerusi derma siswa pendidikan disediakan bagi membantu mahasiswa kelahiran negeri Perak melanjutkan pengajian dalam dan luar negara. Datuk Searani berkata kadar bantuan sebanyak RM300 hingga RM2,000 akan diberikan secara sekali bayar berdasarkan peringkat pengajian. Kira-kira 10,000 mahasiswa akan mendapat manfaat. Bantuan berkenaan akan diberikan kepada mahasiswa yang berada pada semester pertama di semua peringkat pengajian dengan pendapatan isi rumah di bawah RM5,000 sebulan. Program bantuan sara hidup dan kecemasan mahasiswa juga akan diteruskan dengan peruntukan sebanyak RM1 juta. Menerima rasuah sebagai imbuhan bagi mendapatkan pengesahan cap pasport menerusi akaun bank daripada 2 lelaki. Itu pertuduhan yang dihadapi seorang bekas pegawai imigresen yang dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Terengganu. Tertuduh didakwa melakukan kesalahan itu di bangunan Sultan Iskandar Johor Bahru antara Mac 2018 dan Januari tahun ini. Tertuduh didakwa memperoleh wang daripada 2 individu tanpa sebarang balasan di sebuah bank di Kuala Berang antara 20 Mac 2018 hingga 15 Januari 2020. Sabit kesalahan boleh dihukum penjara sehingga 2 tahun atau denda atau kedua-duanya. Tertuduh dibenar ikar jamin RM40,000 dengan seorang penjamin. Sebutan semula kes 17 Januari ini. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDNHEP akan mendakwa satu syarikat pengimport daging sejuk beku atas kesalahan membungkus semula pek menggunakan logo halal palsu. Pengarah Penguatkuasa KPDNHEP Datuk Iskandar Halim Sulaiman berkata pendakwaan akan dibuat Mahkamah Session Johor Bahru dalam masa terdekat. Timbalan Bandaraya telah memberi izin untuk kita mendakwa syarikat tersebut kerana kesalahan di bawah Akta Perdagangan 2011 berkaitan dengan perkataan halal. Kita dah dapat izin dan kita akan daftar kes tersebut sebab mungkin di mahkamah dan syarikat kena akan dakwa dalam sikit masa lagi. Dan selain daripada itu, satu siasatan lagi sedang berjalan atas kesalahan yang lain juga sedang disiasat dan mungkin ambil masa sedikitlah. Dan kita tidak ada siasatan laman dibuat terhadap program di kementerian kerana daging tersebut dibawa masuk bukan di bawah bidang kuasa kita. Kementerian hanya menyiasat kerana penyalahgunaan logo halal. Logo halal dan apa-apa label yang digunakan dalam urus niaga syarikat tersebut. Beliau mengulas siasatan sindiket menyeludup daging sejuk beku dari China, Ukraine, Brazil dan Argentina sebelum membungkus semula daging tersebut dengan logo halal. Datuk Iskandar berkata demikian selepas Majlis Surah Tugas susulan beliau bersara wajib. Model pemulihan penagihan dadah yang dinamakan iPulih bakal dimulakan tahun depan membabitkan 3 fasa bagi setiap klien yang dulunya dikenali sebagai orang kena pengawasan OKP. Model rawatan dan pemulihan dalam komuniti yang diperkenalkan Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK itu ditambah baik dan disasarkan kepada 62,000 klien dalam negara. Menurut Ketua Pengarah AADK, Datuk Zulkifli Abdullah, sepanjang rawatan dan pemulihan, klien perlu melapor diri kepada pihak AADK dalam tempoh yang ditetapkan selama 2 hingga 3 tahun. Jadi harapan kita yang penting sebab selalu orang akan bangkitkan kenapa masuk pusat ke keluar dari penjara ke kembali menjadi penagih. Sebab treatment ataupun rawatan yang diberikan tidak fokus, tidak begitu fokuslah dan tidak berterusan. Daripada iPulih ini kita harap tadi saya dah nyatakan dalam ucapan saya, sekarang ni kita punya peratus kepulihan adalah 67%. Ini kira baguslah ni antara yang tertinggi lah di dunia. Dengan wujudnya iPulih, ia dapat memenuhi keperluan klien dan merealisasikan usaha-usaha membantu klien untuk mengekalkan pemulihan dan menyantuni penyalahguna dadah untuk mendapatkan rawatan secara sukarela. Selain itu, modul berkenaan turut memperkasakan peranan badan bukan kerajaan NGO dalam merawat klien melalui program pemulihan yang akan dijalankan.
Sudah berlarutan selama 40 tahun masalah yang dihadapi penduduk akibat pencemaran sungai yang disebabkan sisa kumbahan dan najis khinzir di Sungai Kereh Tasik Glogor dijangka dapat diselesaikan dengan penubuhan jawatan kuasa khas oleh Kementerian Alam Sekitar dan Air. Pengerusinya, Datuk Dr. Nazri Yahya berkata penubuhan jawatan kuasa itu hasil pertemuan Menteri Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man dan Ketua Menteri Pulau Pinang Chow Kon Yeow pada September lalu. Menteri bersetuju supaya task force ini bersama ditubuhkan bagi membantu menyelesaikan masalah pencemaran dari ladang babi. Ingat pasal pencemaran ini meliputi beberapa agensi. Jabatan Veteriner, MPSP, Jawatan Alam Sekitar kan. Jadi masing-masing mempunyai diorang punya tanggungjawab. Jadi di arahan menteri ini supaya ditubuhkan task force ini supaya setiap agensi ini dapat bekerjasama dan memberikan syur-syur untuk membantu menyelesaikan masalah ini. Beliau akan melakukan lawatan ke beberapa lokasi di Kampung Selamat. Jawatan kuasa itu terdiri daripada beberapa pihak berkuasa tempatan, PBT dan agensi Jabatan Pengairan dan Saliran, Jabatan Alam Sekitar, Majlis Bandaraya Seberang Perai dan Jabatan Perkhidmatan Veterinar. Sementara itu di Selangor, loji kumbahan berdekatan kawasan perumahan didakwa tidak diselenggara sejak Mac lalu. Penduduk bukan sahaja terpaksa menahan bau busuk, malah air kumbahan ada yang mengalir masuk ke rumah mereka. Masalah bau tu memang adalah sebab air najis ni dialirkan ke longkang. Jadi bau tu memang kuatlah, terutama yang tinggal di Blok 7. Di Blok 6, macam saya Blok 1 pun walaupun saya jauh tapi masih tetap ada bau lah. Jadi sampai bila kami nak bau masalah najis ni? Kan kami pun nak hidup dalam keadaan yang sihat, dalam keadaan yang bersih. Itu antara luahan penduduk Taman Sri Lembayung Seksyen 25 Shah Alam. Mereka mendakwa kontraktor yang dilantik Majlis Bandaraya Shah Alam MBSA gagal menyelenggara loji akibat pam air rosak dan tidak dibaiki sehingga sekarang. Menurut Pengerusi Persatuan Penduduk Muafakat Taman Sri Lembayung, Roslimi Abdul Rahman, pelbagai aduan dibuat tetapi tiada tindakan. Bermula pada Mac 2020 lah, masa COVID tu lah, dan saya nampak dah mula benda ni tak berjalan lah kan. So kami cuba ni lagi dengan MBSA, dengan kontraktor, masih mereka datang lah. Mereka datang selepas mereka buat jalan lah. Selepas tu di Ogos, tak silap saya, Ogos September dah mula berlaku balik lah isu ni kan. So saya nampak dari segi maintenance dengan tak ada lah segi maintenance kan. So loji kumbahan ni perlu ada maintenance kan. Mungkin 3 bulan sekali ke kena upgrade lah tengok kan. So kalau tidak dia jadi macam ni lah. Kami rasa bajet pun dah keluar banyak juga yang saya tahu kan. Tapi isunya tak ada kesudahan. Sementara menunggu pihak yang berkaitan menyelesaikan masalah itu, penduduk mengambil inisiatif sendiri dengan membuat laluan air untuk mengelak air kumbahan memasuki rumah dan kawasan sekitar. 3 beradik maut manakala ibu mereka parah selepas kenderaan dinaiki terlibat kemalangan di kilometer 272.5 Lebuh Raya Utara Selatan arah utara berdekatan Taman Rekreasi Gunung Lang, Ipoh. Mereka yang maut Muhammad Adam Hakimi 7 tahun, Muhammad Lufti Hakim 3 tahun dan Muhammad Afan Hafi Muhammad Al-Hafiz setahun. Menurut Timbalan Ketua Polis Daerah Ipoh, Superintendent Muhammad Nordin Abdullah, kejadian berlaku selepas kenderaan dipandu Nur Aimi melanggar belakang trailer membawa muatan barangan elektronik yang berada di lorong kecemasan. Mangsa yang parah dihantar ke Hospital Raja Perempuan Bainun Ipoh. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Polis menafikan berlakunya kejadian misteri ketukan pintu di Negeri Sembilan seperti yang tular di media sosial. Jelas Ketua Polis Negeri, Datuk Muhammad Mat Yusof, setakat ini polis belum menerima sebarang laporan rasmi berhubung perkara berkenaan. Bagaimanapun, pihaknya konsisten menjalankan rondaan dan pemantauan siang dan malam bagi memastikan keselamatan awam terjamin.
Walaupun saya menyuruhlah kepada masyarakat supaya sentiasa berhati-hati tentang ketukan-ketukan pintu waktu malam ni. Kemungkinan penjenayah akan ambil kesempatan untuk melakukan jenayah dengan situasi ini. Isu ini berlaku di Selangor, di Melaka. Jadi dia ambil kesempatan untuk mengetuk pintu, penjenayah yang mengetuk pintu di Negeri Sembilan ni. Terdahulu, tular di media sosial berhubung isu ketukan pintu pada waktu malam di beberapa kawasan taman di Seremban dan Port Dickson. Kejadian misteri itu juga dilaporkan berlaku di Selangor, Melaka dan Pahang. Seorang pengawal peribadi dihukum gantung sampai mati oleh Mahkamah Tinggi Pulau Pinang selepas didapati bersalah membunuh majikannya dan 2 lagi individu dalam insiden tembakan di Lebuhraya Tun Dr. Lim Chong Yu, Georgetown 4 tahun lalu. Hakim Datuk Abdul Wahab Muhammad menjatuhkan hukuman itu terhadap Jafar Khalid, 41 tahun, selepas mendapati pihak pembelaan gagal menimbulkan keraguan munasabah di akhir kes pembelaan. Dia disabit membunuh ahli perniagaan Datuk Ong Tiak Wong dan 2 individu lain dengan menembak menggunakan sepucuk senjata api. Mahkamah turut menjatuhkan hukuman penjara 15 tahun bagi 5 pertuduhan atas cubaan membunuh dengan menembak Dr. K. Arivani, pekerja kilang Lee Hong Bun, juru kamera RTM Muhammad Amirul Amin Muhammad Amir, pegawai bank Puan B. Jo dan kaki tangan TNB Nurul Huda Abdul Aziz. Hukuman penjara berjalan serentak bermula tarikh dia ditangkap pada 1 Disember 2016. Persembahan secara dalam talian merupakan antara alternatif yang boleh dilaksana oleh penggiat seni yang terjejas akibat COVID-19 khususnya dalam pementasan teater. Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Saifuddin Abdullah berkata, golongan itu perlu memanfaatkan penggunaan teknologi bagi menjamin kelangsungan hidup. Kita memang menggalakkan penggiat seni untuk menggunakan teknologi baru, teknologi digital. Pada waktu yang sama disebabkan kerana COVID-19, sebahagian daripada persembahan itu memang tak boleh nak dibuat secara live ataupun dengan ada penonton dalam auditorium. Jadi tak ada cara lain, kena buat secara dalam talian. Jadi kita mencuba misalnya membantu Stephanie, Sanggar Teater Fauzi Hanawi dalam produksi dia yang berjudul Rasa. Datuk Saifuddin memaklumkannya selepas mengacarakan rancangan Temu Minda di Angkasa Puri. Bagi pelakon dan tokoh karyawan teater Fauzi Hanawi yang sedang mementaskan teaternya bertajuk Rasa secara dalam talian, beliau berharap inisiatif itu disambut baik masyarakat. Saya sangat teruja dan saya harap penonton juga dapat menikmati keindahan teater itu sendiri melalui online. Dan dia boleh menonton di rumah bersama keluarga. Jadi bila kita ada kegiatan ataupun aktiviti pementasan seperti ini yang dibuat di atas talian, kita boleh dengan secara tidak langsung memberi semula confidence, memberi semula rasa masih lagi ada teater dan saya tidak lupa dan saya rindu pada teater. Perasaan-perasaan ini untuk mengembalikan rasa ingin kembali ke teater. So it's actually very good for us. Baik, saingan Liga Sepak Takraw Malaysia STL, pasukan ATM's Guardians meneruskan aksi cemerlang pada hari ketiga kejohanan apabila menang mudah terhadap Penang Black Panthers. ATM yang mengalahkan juara tahun lalu Perak Bison tidak menghadapi masalah untuk menundukkan Penang Black Panthers dalam kedua-dua set. Tekanan mula dirasai oleh pasukan Pulau Pinang diterajui Zarif Marikan selaku tekong, Amir Syarihan selaku apit kanan dan Zul Husni Basri selaku apit kiri apabila gagal menyekat asakan ATM. Servis kencang tekong ATM dan ketajaman perenjamnya menjadi senjata utama pasukan berkenaan menang dengan keputusan
keputusan 21-7, 21-12. Kemenangan ini membolehkan ATM Guardians berada di tangga ketiga Liga dengan 14 mata selepas 9 perlawanan berlangsung. Majlis Sukan Negeri Terengganu MSNT bersama Persatuan Lumba Basikal Negeri Terengganu PLBNT mengambil inisiatif menganjurkan satu perlumbaan kompetitif secara tertutup buat atlet mereka. Perlumbaan Kuala Terengganu Ride Challenge turut menjadi pentas penting buat atlet-atlet Terengganu mencari momentum kayuhan selepas lama tidak beraksi. 7 acara dipertandingkan dalam kejohanan tersebut, antaranya melibatkan saingan bagi kategori bawah 15 tahun dan bawah 18 tahun. Penganjuran yang berjaya menarik penyertaan keseluruhan seramai 200 pelumba itu juga menjadi medan persediaan buat pelumba menghadapi Tamasya Sukma Johor 2022. Dalam saingan tersebut, pasukan TSG berjaya menepati ramalan untuk muncul juara bagi kategori Pro Race. Pertandingan secara dalaman untuk mempertingkatkan dan juga memberi peluang kepada semua atlet kita yang selama ini berlatih tanpa pertandingan untuk mengasah bakat mereka untuk mengurangkan rasa boring dalam mengadakan latihan setiap hari. Okay, untuk sekarang ni alhamdulillah kita dah akan ke Tandusang sebab rider-rider kita ni boleh dikatakan memang komitmen dia orang tu memang terbaik setakat ni. Tahun 2021, peruntukan untuk tujuan TVET adalah sebanyak 6 bilion ringgit. Bagi menyediakan pinjaman kepada 24,000 peserta program TVET di institusi latihan kemahiran awam dan swasta, 300 juta ringgit disediakan melalui Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran atau PTPK, iaitu peningkatan 100 juta ringgit. Bagi menggalakkan lebih banyak pelibatan industri melaksanakan program berteraskan TVET, kerajaan memperkenalkan sistem latihan Dual National Plus dengan allowance bulanan dinaikkan daripada RM625 kepada RM1,000. Inisiatif ini melibatkan peruntukan berjumlah RM60 juta dan memberi manfaat kepada 10,000 peserta. Sebanyak RM29 juta juga diperuntukkan bagi melaksanakan program-program TVET di bawah KPT, antaranya inisiatif pendidikan Islam dan pembelajaran sepanjang hayat kepada 15,000 pelajar di Institut Tahfiz dan Sekolah Pondok. Baik, saudara, berita pagi berakhir di sini. Mari kita sama-sama mengekang penularan COVID-19 dengan mengambalkan mengimas My Sejahtera di mana jua anda berada. Saya Larendra Fiona bertebaikan. Salam hormat. Kita jumpa lagi.